Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Terima kasih kepada bahagia cara majlis. Dihormati Tuan Pengurusi, seluruh tuan kuasa, dihormati tuan-tuan imam, para asatizah, khususnya tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, ahli karyah di masjid atau surau Jumaat Asy-Syakirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bersama kumpul dan berhimpun di surau ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita dan asbab juga kepada seluruh ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi pada malam ini, sebagaimana yang disebut oleh yang berbahagia acara majlis tadi, sebenar kehadiran awal Muharram, sebagaimana lazimnya kita di Malaysia ini, kita akan bincangkan hal-hal berkaitan peristiwa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini tajuknya ialah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, pertama, peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu peristiwa yang berlaku pada masa itu sebagai satu solusi ataupun kita sebut sebagai jalan keluar dalam konteks dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sedia maklum bahawa sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sekitar lebih kurang 10 tahun lamanya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dihalangi oleh orang-orang musyrikin Mekah. Apatah lagi setelah kewafatan dua orang yang penting, iaitulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pakciknya Abu Talib. Kadang-kadang kita kena memahamkan bagaimana suasana pada masa dahulu dan apa kaitan dengan peristiwa kematian dua orang ini dan kesukaran dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abu Talib dia tidak beriman.
Tetapi Abu Talib ini adalah pakcik Rasul SAW. Kalau kita kaji zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu hidup di dalam kabilah ataupun tribe, dan kabilah inilah yang akan menjadi tulang belakang dalam kehidupan mereka. Kebiasaannya, kabilah ini mempunyai susu galuh, keturunan dan juga ikatan hubungan daripada keturunan yang sama. Abu Talib, kita sedia tahu bahawa dia mewarisi bapanya Abdul Muttalib sebagai salah seorang pemimpin di Mekah, dan ketokohan Abu Talib ini menjadi benteng terakhir Nabi SAW. Walaupun dakwah Nabi SAW ketika adanya Abu Talib itu terhalang, baginda tetap dikasari oleh orang-orang musyrikin, tetapi mereka tidak berani pergi lebih jauh. Tetapi apabila kewafatan ataupun meninggalnya Abu Talib, mengikut pandangan yang masyhur, Abu Talib meninggal tidak beriman. Apabila Abu Talib meninggal dunia, ketika itu mereka merancang lebih teruk daripada sebelumnya. Kenapa? Kerana apabila ketiadaan Abu Talib, lebih banyak kabilah yang berani untuk involve sama berbanding semasa keberadaan Abu Talib. Kerana Abu Talib ni dia, dalam istilah kita orang politik lah, dia pemimpin. Jadi bukan kerana Abu Talib ini kuat, tidak, tetapi disegani oleh banyak pemimpin-pemimpin yang lain. Maknanya kata-kata Abu Talib itu memberi kesan, khususnya dalam untuk nak mempertahankan anak saudaranya, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia memang terkenal di Mekah sebagai orang yang banyak memberikan sumbangan kepada orang-orang Mekah. Maka keberadaan Sayyidatina Khadijah itu di samping Nabi SAW sedikit sebanyak menjaga Rasul SAW daripada diperlakukan oleh orang-orang Mekah ketika itu dengan lebih teruk. Sebab itu apabila kewafatan Sayyidatina Khadijah dan juga pakcik Nabi SAW Abu Talib, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika itu ditingkatkan sehingga tahap sebagaimana yang kita tahu, pada hari Nabi SAW keluar berhijrah, mereka telah bersepakat untuk membunuh Rasul SAW. Kerana itu disebut bahawa peristiwa hijrah Rasul SAW adalah solusi kepada ataupun kesinambungan kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kita tahu bahawa ketika mana Nabi SAW berhijrah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk keluar, sebagaimana yang disebut dalam suatu hadis Rasul SAW, ra'aitu fil manami, aku melihat di dalam tidurku. Kan itu perintah untuk Nabi SAW berhijrah keluar daripada Mekah itu Allah datangkan semasa ataupun di dalam mimpi Rasul SAW. Jadi sebab itu Nabi melihat di dalam mimpinya bahawa baginda pergi ke suatu kawasan yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Dalam mimpi itu detail, ya. Nabi SAW
pergi ke satu kawasan yang dipenuhi di situ dengan pohon-pohon kurma, dan kemudian Nabi SAW menyebutkan bahawa tempat itu adalah fa'idha hiya al-madinatu Yathribu, dan Nabi menyebut tempat itu adalah Madinah dan dia adalah Yathrib, kerana masjid itu dipanggil Yathrib. Ini yang pertama. Habis. Jadi faham kita bahawa hijrah yang Nabi SAW lakukan bersama dengan para sahabat itu kan saja-saja pergi ke kawasan, tak. Itu kan saja-saja pergi beralih tempat, tidak. Tetapi untuk kesinambungan dakwah Nabi SAW. Yang kedua, kita tahu Madinah letaknya lebih kurang 500 km daripada Mekah. Sekarang pun jauh, dulu lagi jauh. Sebab sekarang kita naik bas pun tak sampai-sampai. Dulu paling canggih pun kenderaannya unta. Sebab itu disebut dalam buku-buku sirah bahawa perjalanan itu memakan masa 14 hari untuk Nabi SAW sampai ke Madinah. Baik. Cuma perkiraan 14 hari itu ada perbezaan. Sebahagiannya mengira hari ke-8 itu daripada apa nama itu dipanggil apa ke benda pula lah, payah nak menyebut. Quba. Sebahagian meletakkan hari ke-14 itu di Quba. Tuan-tuan faham ke tidak? Maknanya daripada hari Nabi keluar sampailah keseluruhannya 14 hari itu, ada sebahagian pandangan kata 14 hari itu ialah sampai di Quba. Kerana Quba dan Madinah itu merujuk kepada Masjid Nabawi. Madinah itu merujuk kepada Masjid Nabawi. Sebahagian pandangan mengatakan 14 hari itu ialah ketibaan Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal di Kubah Hijau hari ini. Jadi tak ada beza sangatlah, ya. Maknanya perbezaan sama ada 14 hari itu sampai di Kubah atau 14 hari itu berada di Kubah Hijau. Itu saja, ya. Tapi tetap sudah berada di Madinah. Tak apa, dia berbenda macam itu, ulama berbeza pandangan dan mereka tahu itu tidak menafikan sampainya Nabi SAW di Madinah. Sebab itu kalau kita lihat di dalam kitab Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, disebut bahawa Nabi SAW keluar berhijrah itu pada 27 Safar. Ini sikitlah, mungkin ada setengah-setengah kita masih lagi yang menyangka bahawa Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Tidak. Sebenarnya Nabi berhijrah itu pada bulan Safar, iaitu pada 27 Safar. Jadi sebab itu 14 hari maka Nabi SAW tiba di Kubah Hijau itu, dan saya lebih cenderung kepada pandangan itulah. Maknanya 8 Rabiul Awal Nabi SAW sampai di Kubah, kemudian hari Jumaat Nabi SAW tiba di Kubah Hijau itu pada bersamaan 12 Rabiul Awal, sekitar lebih kurang 14 hari. Jadi timbul di mana kepahaman kita bahawa Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Saya kira sebenarnya ini mungkin agaknya pemahaman kita daripada sambutan ma'al hijrah kita. Kerana dalam sambutan ma'al hijrah kita tu ada lagu, tetapi lagu itu pun tak salah. Yang salahnya kita, kerana lagu itu menyebutkan tentang perubahan tarikh Islam ataupun tarikh kalender Islam, bukan menceritakan tentang tarikh hijrah Rasul SAW. Jadi sebab itu kita lihat
dalam sambutan Ma'al Hijrah itu sebenarnya ialah sambutan tahun baru bagi kalender hijrah. Itu kalender orang Islam. Cuma kalender hijrah itu ia disandarkan kepada peristiwa hijrah Nabi SAW. Kerana secara ringkas untuk kita faham, kalender itu memang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Hanya diwujudkan pada zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya pada zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada kalender. Bulan-bulan yang ada itu, bulan-bulan Arab itu memang ada. Tuan jangan salah faham pula. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal itu bulan-bulan Arab yang Al-Quran sebut. Memang sudah ada pada hari Allah menciptakan alam ni, ada 12 bulan digunakan oleh orang Arab, cuma kalendernya tidak. Jadi mereka hanya menggunakan apa nama ni dipanggil perubahan bulan itu untuk mereka mengetahui telah beralih ke bulan yang seterusnya. Sebab itu orang Arab, saya ingat bukan orang Arab saja, orang dulu-dulu pun mereka adalah orang yang pandai melihat kepada dipanggil apa nama tu, istilahnya ilmu astronomi. Kerana ada hadis Nabi SAW bahawa satu orang lelaki balik datang daripada Madinah, dia beritahu ke Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku melihat anak bulan Ramadan." Canggih. Main sambil naik unta je nampak anak bulan. Maka kata Nabi SAW, berpuasa. Kerana ada yang memberikan penyaksian bahawa dia nampak anak bulan. Kita apa benda pun tak nampak. Itu beza kita dengan mereka. Jadi sebab itulah kalau kita lihat zaman itu sebenarnya sudah ada penggunaan bulan-bulan Arab, cuma yang tidak ada lagi lah kalender. Maka kan itu disandarkan kalender itu kepada peristiwa hijrah Nabi SAW. Bermakna sekarang ni 1445 hijrah, bermakna 1445 ataupun 1445 tahun dahulu Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan ada juga dibincangkan ulama, kenapa bulan Muharram itu diambil sebagai bulan yang pertama. Jadi sebenarnya bulan tu dia bukan mesti Muharram bulan pertama, tak. Bulan tu dia berputar gitu je. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban. Dia memang pusing begitu. Sebab itu ada disebutkan pandangan ulama bahawa oleh kerana perancangan untuk hijrah itu sedari awal daripada Nabi SAW kira pada bulan Muharram, maka bulan Muharram itu diangkat sebagai bulan pertama di dalam kalender hijrah. Jadi itu sikitlah pasal kalender. Kalender kita pun ada juga. Itu kalender kuda ke kalender hijrah. Tapi saya ingat dah tak ada kalender kuda dah dekat surau sini. Ke ada juga. Komat betul. Kalender kuda tak payah ada kat masjid lah, tuan-tuan, buang karen je. Itu kau kalender hijrah lah. Kalender hijrah kita orang Islam pun tak nak pakai. Kita sibuk pakai kalender kuda dia besar. Kan? Bukan masuk kalender kuda tu artinya kalender kuda. Kalender yang ada iklankan racing tu, faham? Ipoh race, Penang race, itu untuk orang main nombor ekor. Tengok makcik sebelah kena tengok kat kalender kat sebelah dia. Banyak kalender sekarang, walaupun digunakan kalender Masihi, tapi dia dah buang dah unsur-unsur perjudian tu. Jadi kita kalau ada orang kata, alah Ustaz, bukan orang surau nak main nombor ekor. Tak, itu kan soal dia. Kalau di surau kita tidak, atau di masjid ni kita tidak memberikan roh Islam tu, di mana tuan-tuan nak tengok? Di mana? Di rumah kita lagi tak ada harapan. Surau dan masjid lah, ini tempat ni.
supaya roh Islam itu boleh orang lihat. Tu habis. Itu yang kedua. Senang je ceramah malam ni, kau tak faham juga, tahulah. Yang ketiga, baik, kita selalu menyebutkan tentang kejayaan hijrah Nabi SAW. Biasalah bila kita ceramah, kita dengar ceramah, kita dengar forum, apabila dibincang tentang hijrah Nabi SAW, semua menyebutkan tentang kesuccessful hijrah Nabi SAW. Bagus. Kan itu kita menyebut bahawa hijrah ini suatu perjalanan yang hebat sebagainya. Tetapi tidak ramai kita melihat di sebalik kejayaan itu. Maksudnya, kalau kita perhatikan, selalu kita cerita pasal Nabi punya strategi pergi ke Gua Sur, patah balik, kemudian ada yang tunjuk jalan daripada kalangan musyrikin ketika itu, yang membantu Nabi SAW, Nabi ikut jalan lain. Itu biasa kita dengar dah. Tetapi kita tidak rajin bincang bagaimana strategi Rasul SAW sebelum Nabi berpindah. Nabi telah menyediakan, dia panggil apa, istilah kita nak sebut, platform lah, platform kan. Kalau macam helikopter nak turun, dia kena ada platform dia tu, helipad tu. Kalau tidak, nak turun macam mana? Kalau kapal terbang nak mendarat, dia mesti ada dia punya landasan. Bagaimana Nabi SAW sampai ke Madinah dan baginda diterima oleh orang Madinah? Nabi tak pernah pergi Madinah. Hanya disebutkan dalam riwayat Nabi pergi sekali sahaja. Itu pun hanya melalui semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Maknanya dalam peristiwa itu Nabi diperlihatkan Yasrib, itu Madinah. Adapun ketika Nabi bersama Abu Talib, ketika keluar untuk berdagang semasa Nabi SAW kecil ataupun remaja, ketika itu tidak secara langsung Nabi tinggal di Madinah. Hanya Nabi melalui kawasan Syam, kerana untuk nak pergi kawasan Syam mesti melalui kawasan Madinah. Itu saja. Sebab itu tuan-tuan, ini perkara yang kita kena tengok dan mudah-mudahan kita boleh ambil pelajaran. Nabi SAW sebelum baginda keluar, kita sebut tadi, sebab itu saya sengaja sebutkan tentang kronologi kematian pakcik dan isteri Nabi SAW lebih kurang tahun ke-10 daripada hijrah. 10 pada hijrah pula tuan-tuan ni dengar ceramah main angguk je. 10 kenabian, 10 hijrah, apa bendanya, Nabi dah wafat dah. 10 kenabian Nabi SAW kerana musim haji ni ramai orang datang. Tuan-tuan kena ingat, haji ni sebelum Nabi SAW menguasai Mekah, sebelum Nabi SAW disyariatkan dengan ibadah haji, kerana ibadah haji disyariatkan selepas hijrah. Sebelum tu Nabi tak boleh buat. Orang-orang Arab telah pun datang untuk mengerjakan haji, sebagaimana disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Madkhal ila Syariah Islam. Cuma bagaimana dia melaksanakan ibadah haji itu mengikut orang zaman itu, kerana mereka mengelilingi patung-patung yang ada di berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Tak apa, itu kita tinggal. Cuma point of view, POV, Nabi SAW pada musim haji, baginda akan pergi ke orang-orang yang datang. Mereka akan berkemah suatu tempat, Nabi datang untuk bagi tahu, aku Nabi, aku bawa Islam, ajak beriman, orang tak beriman. Tapi pada tahun ke-11 Nabi bertemu dengan 6 orang daripada Madinah. Kalau mengikut riwayat, mereka ini daripada Khazraj. Tuan-tuan, di Madinah ni dia ada 2, Aus dan Khazraj. Dia orang ni berkelahi lebih 100 tahun, tetapi dua-dua ni sebenarnya keturunan yang sama.
Aus dan Khazraj ini dua-dua adalah adik-beradik. Tapi bila dah beranak pinak, akhirnya berkelahi. Diorang ini dipanggil sebagai Bani Qilah. Sebab itu ketika Nabi SAW sampai di kawasan ladang kurma yang masyhur dengan orang Melayu sebagai Telaga Izik, ada seorang Yahudi, dia menjerit, "Ya Bani Qilah, wahai Bani Qilah," maknanya Aus dan Khazraj, "qad ja'akum jaddukum," telah datang kepada kalian datuk kalian. Jadi maknanya Bani Qilah ini di bawahnya itulah Aus dan Khazraj. Kalau kita lihat dalam sejarah, Aus dan Khazraj dia orang hidup bersama dengan Yahudi. Aus dia duduk di sebelah kawasan tanah tinggi. Khazraj dia duduk kawasan agak lembah, boleh bercucuk tanam sikit. Yahudi yang terbesar di Madinah ketika itulah Yahudi Qainuqa. Dia ada Nadir, dia ada juga Yahudi Quraizah. Yahudi ni hidup bersama dengan Aus dan Khazraj, dan mereka inilah yang kerjanya untuk melagakan di antara Aus dan Khazraj. Maka diorang ni hidup bersekali, dan orang-orang Yahudi tahu tentang perutusan seorang Nabi. Sebab itu ketika mana Nabi SAW sampai kepada 6 orang ini, Nabi beritahu bahawa aku adalah Nabi. Mereka kata, kami pernah mendengar daripada orang-orang Yahudi yang menyebutkan tentang diutuskan seorang Nabi di Mekah. Kalau kita lihat dalam catatan tentang kedatangan Nabi SAW kepada 6 orang ini, ada yang mengatakan, kalau begitu marilah kita mendahului orang-orang Yahudi untuk mengimani Nabi ini sebelum mereka mendahului kita. Maknanya apa? Maknanya ibarat kata, ini Nabi Yahudi dah pernah bercakap dalam kitab-kitab mereka, memang ada Nabi akhir zaman yang diutuskan, tapi diorang tak jumpa. Kita dah jumpa, alang-alang kita dah jumpa. Bagus kalau kita jadi orang yang mula-mula untuk memberikan taat setia kepada Nabi. Maka ringkas cerita, tahun itu habis dan mereka berjanji dengan Nabi SAW, kami akan datang lagi dengan jumlah yang lebih ramai. Sebab itu tahun berikutnya, dalam perjanjian Aqabah yang pertama, datang 6 orang tadi, seorang absent. Tak payah sebut nama lah, tuan-tuan pun tak hafal, saya pun tak hafal kan? Kalau saya sebut pun tuan-tuan pun tak ingat juga. Daripada 6 orang, 5 orang absent. Tuan-tuan, ada sebab kenapa saya cerita, dengar dulu ya. Daripada 6 orang tadi, 5 orang saja pergi, seorang absent, tambah dengan 7 orang yang lain, menjadikan jumlahnya 12 orang. Dan mereka berjumpa dengan Nabi SAW, mereka bersumpah setia dengan Rasulullah SAW untuk mempertahankan Nabi dan juga untuk hidup dan mati bersama dengan Rasulullah SAW. Dan mereka berjanji pada tahun yang ke depan mereka akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Maka pada tahun berikutnya Nabi SAW bertemu pula dengan 72 orang. Termasuklah pada waktu itu ada 2 orang perempuan. Tuan-tuan, saat itulah Nabi SAW telah menyediakan grassrootsnya di Madinah. Itu cara dia. Maknanya sebelum Nabi SAW sampai di Madinah, ejen-ejen Rasul SAW, ketika kita istilahkan ejen-ejen lah, mereka telah memainkan peranan mereka. Tidak cukup dengan itu, Nabi hantarkan seorang nakib ataupun duta, Suhaib bin Umair, untuk menjawab persoalan-persoalan pertanyaan tentang Rasulullah SAW. Kerana itu kita lihat dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, ketika Nabi sampai di di Madinah, di kawasan yang dipanggil sebagai apa? Tuan-tuan ni memang dengan ceramah betul lempaknya yang dipanggil sebagai Sanitul Wada'. Masih ada lagi di Madinah kawasan tu. Sanitul Wada' ni macam kawasan tuan-tuan ni lah.
Yang tuan-tuan duk nyanyi itu, hari ni tuan-tuan tahulah apa dia yang kita nyanyi itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Saniyatul wada' tahu boleh? Tuan-tuan keluar depan surau ni, itulah saniyatul wada'. Kawasan yang mencurang. Kan curang kan depan surau kita ni kan. Begitulah keadaannya di Madinah. Di mana dia ada dua saniyatul wada'. Satu saniyatul wada' menghadap Mekah, satu lagi saniyatul wada' menghadap Syam. Orang yang datang daripada Syam, dia senang cerita saniyatul wada' ni tempat bye-bye goodbye lah, dan tempat orang terima kedatangan. Semua akan datang daripada situ dan balik daripada situ. Yang daripada Yaman nak pergi ke Syam, transit di Madinah. Yang daripada Syam nak pergi ke Yaman, transit di Mekah. Terbalik, transit di Madinah. Dah mabuk dah, saya rasa dengan tuan-tuan pun mabuk ni. Aku dah tahu mana Mekah, mana Madinah ni. Maknanya Madinah ini adalah bandar satelit untuk negara Syam, Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. Dulu kan orang berniaga macam tu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-saif. Syita pergi ke Yaman. Kenapa? Sebab Yaman musim sejuk, dia tak sejuk sangat. Bila musim panas pergi ke Syam, kerana bila waktu panas Syam tidak terlalu panas. Jadi orang Mekah ni dulu memang dari dulu mereka sudah berniaga. Jadi Madinah ini adalah tempat mereka singgah sebelum mereka meneruskan perjalanan. Sebab itu ketika Nabi SAW sampai di kawasan Saniyatul Wada', cuma lagu Saniyatul Wada' ni kalau kita baca betul-betul, kalau tuan rajin bacalah, ada dua pandangan. Satu pandangan kata ketika Nabi sampai, satu pandangan kata ia tidak dilagukan ketika Nabi sampai, tetapi setelah balik daripada perang Tabuk. Jadi maknanya ketika Nabi sampai tu orang tak nyanyi lagi, cuma balik perang Tabuk tu orang ulang-ulang nyanyi tu, nak cerita tala'al badru alaina min saniyatul wada'. Maknanya nak sebut datang kepada kita bulan purnama. Rasulullah SAW masa datang itu datang daripada saniyatul wada'. Itu maksudnya. Ya, baik. Ceritanya ketika mana Nabi SAW sampai, ini yang kita nak kena faham. Kenapa boleh berlaku begitu? Pertama, memang sahabat dah menunggu. Yang bersama dengan Nabi SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tetapi sahabat-sahabat lain dah berhijrah awal. Cuma bagaimana orang-orang Madinah boleh begitu teruja nak menyambut Nabi SAW, sedangkan mereka tak pernah jumpa. Ini bukan zaman WhatsApp. Macam sekarang kita boleh WhatsApp, hantar gambar, jadi kita pun teruja nak tengok mana satu orang dia. Lepas tu yang tuan-tuan pun tak ada kerja, ustaz kita yang ceramah tiap-tiap malam tak ada tuan heboh pun. Tapi kalau ustaz-ustaz TV datang, teruja nak tengok macam mana muka dia. Dia tak ada kerja nama tu. Alah tuan-tuan, buat tidak pula, menyampah saja. Itu perangai masjid-masjid surau kita. Jangan suruh kan, minta maaf lah, saya tegur sikit. Saya bukan dengki kat ustaz TV, saya pun duk TV juga. Tapi saya ingat nak kena ubah lah. Ustaz-ustaz kita yang datang kuliah tiap-tiap malam tu, tiap-tiap malam ustaz tu datang tu kan, ataupun tiap-tiap minggu ustaz TV datang, setahun sekali pun tidak. Saya beberapa tahun dah tak jemput. Betul lah, last bila tahu-tahu tuan-tuan nak buat bangunan 22 juta, jangan main-main kan. Masa itu belum juta pun tak ada. Tapi maknanya tuan-tuan, sorry to say, saya bukan dengki kat Ustaz TV, cuma saya kata kena ubah cara kita. Ustaz-ustaz kita yang datang setiap minggu itu lebih patut untuk kita hargai. Kita kalau Ustaz TV datang macam-macam, Ustaz nak makan apa Ustaz? Kepala ikan, kepala kambing, kepala orang, semua tanya. Ustaz yang datang setiap malam kadang balik gitu je, siap dengan duit mengajar kuliah dia pun terlupa nak bagi. Itu okey. Ada ustaz yang dapat sampul lain. Orang menyumbang ke surau RM2, sampul itu yang dia bagi kat ustaz tu. Tapi dah terima nak macam mana, diam je lah. Kang tanya besok
bulan depan dibatalkan pula azan. Dah masuk ke? Belum. Ayuh. Jadi tak, saya bukan, saya ulang balik tuan, bukan saya suruh tuan tidak hormat, tak, cuma janganlah keterlaluan, sehingga kita melupakan ustaz-ustaz yang mengajar pada setiap malam ni. Saya sebelum masuk TV saya mengajar macam ni juga, sama je. Tak ada sibuk orang tanya, tak ada orang tunggu pun, tak ada, tunggu pun tak ada. Saya pernah cerita lah, saya tak tahu sini ke mana saya cerita. Dah sampai duduk belakang imam ni, jemputan ceramah, pengusi bangun, tapi bukan ustaz dia lah, pengusi bangun, dia boleh buat announcement pula, tuan-tuan kita harap tunggu sekejap, ceramah mungkin dalam perjalanan. Tak gila kita duduk ni. Kemudian dia bangun lagi sekali, tuan-tuan saya dah confirm, tadi penceramah pun dah confirm dengan kita untuk hadir pada malam ni. Mungkin agak disangkut jam mana-mana, kita tunggulah sekejap, kata dia. Agak-agak kalau tuan-tuan jadi saya, apa fikir? Saya pasrah je lah, salah tempat aku ni nampaknya. Masa itu WhatsApp belum ada lagi. Yang ada pakai apa nama tu? Message 50 sen, 50 huruf. Duduk je lah, menunggu je lah. Nak keluar, tak tahu nak pergi ke mana, tunggu. Lama tanya orang sebelah, siapa penceramah hari? Tahu siapa nama dia, kata dia. Tuan-tuan nak jawab ni, dengar ceramah je lah malam tu. Lama orang sebelah tu tanya balik, jarang nampak sini, datang dengan ceramah ke, kata dia. Mujur dia bertanya, kita pun jawab, saya sebenarnya nak pergi ceramah, saya ingat surau sini, mungkin tersalah surau. Oh, nama siapa nama? Haryanto Rizal. Inilah orangnya, kata dia. Dia cuit dengan musik dengan confident banget. Alhamdulillah penceramah telah tiba. Rasa nak hempuk je pengusi dengan meja ni. Tak, saya nak sebut tuan-tuan, janganlah Ustaz TV saja kita raikan. Faham tak makcik? Sungguh, saya sebelum Ustaz TV, saya pun ceramah macam tu juga. Kadang-kadang kita forum dengan Ustaz TV, kita macam tak wujud je. Semua sibuk bergambar Ustaz TV, kita jalanlah menonong seorang-seorang. Dengan kita rasa tentang kuasa pun tak tahu. Sekian dimaklumkan. Tapi bukan surau ni lah, tak Kalau surau ni tadi saya tak datang. Sama boleh. Tuan-tuan, sebab itu bila Nabi SAW sampai di Madinah, apa yang menyebabkan orang sambut Nabi SAW? Ini kita sambung selepas daripada azan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini. Tuan-tuan, sambung sikit. Sebab itu bila kita lihat ketibaan Nabi SAW, saya sebut tadi, ada riwayat kata Nabi sampai pada 8 Rabiul Awal, ada yang menyebut 12 Rabiul Awal. Jadi itu tidak jadi soal, kerana tarikh itu tidak beza dan tempat itu juga hanya pentakrifannya sahaja. Satu di Quba hari ini, lebih kurang 3 km daripada Masjid Nabawi. Satu lagi yang dipanggil Masjid Nabawi itu sendiri. Jadi tidak ada masalah soal tarikh tadi. Cuma yang kita nak fahamkan hari ini dalam konteks hijrah Rasulullah SAW, bagaimana Nabi SAW dalam keadaan baginda tidak pernah sampai di Madinah, baginda tidak dikenal orang Madinah, orang tak tahu muka Nabi. Sekejap lagi saya cerita. Tetapi orang begitu teruja nak menyambut Nabi SAW. Kan itu kalau kita lihat, bila Nabi SAW sampai di Sanatul Wada', kemudian Nabi SAW dibawa daripada Sanatul Wada' tadi, Nabi melalui beberapa kebun kurma. Kita sebut dah tadi, dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi melihat dalam mimpi bahawa baginda berhijrah. Uhajiru, kata Nabi, aku berhijrah ke satu kawasan tanah yang dipenuhi dengan ladang kurma. Ini zaman itu. Zaman sekarang pun banyak, cumanya taklah banyak mana banding dengan Qasim. Qasim ni daerah lain daripada Madinah, berbanding dengan Riyadh. Riyadh lagi banyak tanam kurma daripada Madinah, sebab Madinah ni dah banyak pembangunan. Cuma ada sebahagian-sebahagian dikekalkan kerana kurma ajwa alia itu hanya
valid kalau dia datang daripada bumi Madinah. Itu lain tahun kita bincang bab kurma aliyah je, bab tenang. Jadi maknanya ketika Nabi SAW melalui kebun-kebun kurma, maka Nabi sampai di satu kebun kurma milik Amr bin Auf. Ini satu kabilah yang duduk dekat Kubah. Ketika Nabi sampai, orang berkumpul begini. Orang berkumpul begini, semuanya sangat teruja nak melihat Nabi SAW. Dan Nabi disambut, kemudian Nabi SAW duduk. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi di kawasan yang disebut sebagai Telaga Izik, sebenarnya nama telaga itu bukan Telaga Izik. Izik itu daripada perkataan Izqun Nahl. Izqun Nahl maknanya standar kurma. Kalau kita baca, orang-orang Arab dahulu, apabila tetamu yang mereka sambut ni tetamu yang hebat, mereka akan hidangkan dengan standar kurma, bukan semangkuk macam orang balik Mekah tu. Orang balik Mekah bukan semangkuk, bekas kecil je, kacang secoet, kurma secoet. Kenapa dia letak bekas kecil? Nak bagi tahu tetamu yang hadir, benda tak banyak, makan agak-agak lah. Sungguh. Sebab itu bekas Zam-Zam pun kecil, halus je. Dulu 10 liter kecil, sekarang 5 liter lagi halus. Maknanya kalau datang tu agak-agak lah, tu saya menghabiskan semua yang ada kat rumah orang tu. Zaman itu bila orang datang, diraikan dia datang dengan standar kurma. Kenapa standar? Kerana dalam standar kurma tu dia ada balah, dia ada rutop muda, dia ada rutop kurma muda, dia kurma muda, rutop, dia ada balah. Ini semua dia punya bentuk-bentuk kurma ni daripada di kurma muda, di kelat, makni memang kelat betul. Kemudian masuk kepada apa nama ni, rutop. Rutop ni dia apa sikit lah, dia kelat-kelat manis. Kemudian balah ni dah mula masak sikit, sampailah dia pergi kepada kurma yang kering, dia jadi manis. Jadi dia punya, kalau tuan-tuan tengok dia punya apa nama ni, kurma ni punya ilmu lah, dia macam-macam. Jadi Nabi SAW dihidangkan, Nabi dihidangkan, itu panggil Izqun Nahl. Dan Nabi diberi minum daripada air daripada telaga tu. Bukan telaga tu nama Telaga Izik. Sebab itu Nabi tanya, kurma ni siapa punya? Kata Nabi SAW, kerana Nabi suka. Maka dijawab, Hada li Ummur Jirdan, Ummur Jirdan. Maka Nabi doakan, Allahumma barik li Ummur Jirdan, kerana Ummur Jirdan tu yang hidangkan kurma tu, standar kurma tu. Ini daripada kalangan Amr bin Auf, yang ketua kampungnya Kulsum bin Hidib. Tapi Kulsum ni orang lelaki, Kulsum dekat Wangsa Melawati ni baru perempuan. Kulsum bin Hidib ni ketua kampung ni. Jadi mereka yang melayan Nabi SAW. Dan saya nak bakar ketika tu nampak orang Madinah ni sibuk, orang panggil jujulu kepala gitu kan. Pasal Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar ni lebih-lebih kurang je. Pernah ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Man minkum akbar? Aku tengok kalian ni lebih kurang je, siapa? Sebenarnya siapa yang lebih tua ni? Sayyidina Abu Bakar ni sahabat yang sentiasa menjaga dan meletakkan kedudukan sahabatnya dan meletakkan dirinya. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ana akbaru minhu sinnan wa huwa akbaru minni. Dari segi umur aku lagi tua, dari segi mulia dia lebih mulia pada aku. Tengok, kita tak mentang-mentang geng dengan ustaz, dia lebih pada ustaz kan. Orang menyambut dia lebih, orang ingat dia ustaz, kadang lebih-lebih. So itu saya nak berbakat tak. Maka bila orang teruja nak menengok Nabi SAW dalam keadaan orang tak tahu, maka ketika itulah, sebab itu kawasan itu dipanggil Mazra'ah Mustazal. Mustazal itu apa? Maksudnya yang dipayung. Kenapa dipayung? Ketika Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar nampak orang teruja nak tengok mana satu Muhammad ni, mana satu Muhammad. Maka
Sayyidina Abu Bakar ambil selendang dia, dikembangkan selendang tu, kemudian dipayungnya Nabi SAW. Kata para ulama, pertama menunjukkan Nabi SAW sampai tu waktu siang. Kalau tidak, apa hal tengah malam di selindung begitu. Kedua, Sayyidina Abu Bakar menggunakan kaedah yang sangat dipanggil apa? Diplomatik. Tak perlu nak jerit-jerit, ni Nabi, ni Nabi, ni Nabi. Nak menunjukkan Nabi dan juga orang yang dekat dengan Nabi SAW menjunjung satu watak yang sama. Faham tak? Ini datang ni bukan 1975 tu, 1975 kan orang menyanyi konsert tentu hala orang semua. Tak, ini yang datang Nabi, orang jadi tenang, sukut, sakinah, tumakninah. Sebab itu Abu Bakar sendiri dia tak terjerit-jerit begitu. Nampak? Dengan penuh tertib, Abu Bakar tahu bagaimana kaedah nak beritahu orang Nabi yang mana satu. Maka dipayungnya Nabi SAW, dibukanya kain selendang tu, dan orang tahu, oh, yang kena payung itulah Muhammad. Soalnya tuan-tuan, bagaimana Nabi boleh berjaya menjadikan orang begitu teruja nak tengok Nabi SAW? Kan itu kita sebut, sebelum kedatangan Nabi SAW 3 tahun, tahun 11, 12, 13, Nabi SAW dah masukkan perang saraf ni kepada orang Madinah. Itu konsep dia. Kita nak buat apa benda, kita marah orang tak datang, tapi kita tak sampaikan maklumat pada orang. Kita marah orang muda tak datang, tapi apa kaedah kita untuk sampaikan pada orang muda? Ini masalah kita. Ada masjid bagi surau, surau dah lah terperosok satu tempat, jalan masuk pun memang jalan ke situ untuk pergi ke surau je. Diletaknya banner tu betul-betul depan pintu masuk surau, jemput beramai-ramai. Siapa yang dijemput? Jawapannya orang ke surau je lah yang tahu. Letaklah tempat lain. Macam tuan-tuan sini ni, letak di mana? Wangsa Walk yang tu, contohlah, kan? Maknanya bukan depan surau ni, contoh. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebab itu penghijrahan Nabi berjaya. Tuan-tuan ingat Nabi melanggar begitu je. Saya Nabi, beriman tak beriman? Neraka, beriman tak beriman? Neraka. Tak. Faham tak makcik? Sebab itu orang dulu-dulu, cuba tuan-tuan tengok, dulu-dulu bukan kuliah sangat, tak. Dibuat macam mana? Datang surau, belajar masak. Ada tak? Dulu, ni zaman mak-mak saya dulu, Allahyarhamah. Saya ingat dia pergi ke surau, bukan dengan kuliah, buat kek. Saya yang jadi ingat tu pasal banyak kali kena ketil, sebab sibuk merengek nak kek. Yelah, kek dah buat, lepas tu jual mahal pula, 50 sen. Zaman tu 50 sen, mabuk mikir tu. Tapi standard lah. Makna kaedah tu dia dipanggil menguasai pemikiran orang. Itu yang Nabi buat. Kita tak, kita hanya tahu tak datang, biasalah, ahli neraka, biasalah, itu semua gila dunia. Come on lah. Nabi buat kerja smart. Faham makcik? Tuan-tuan, tak, kita cerita tajuk kita hari ni penghijrahan Nabi. Saya tak naklah cerita sejarah saja, tapi saya nak ambil satu part supaya kita boleh dapat sesuatu. Jadi kita kena buat supaya apa yang Nabi SAW dapat daripada peristiwa hijrah, kejayaan Nabi SAW daripada peristiwa hijrah, kita juga boleh buat. Maknanya Nabi SAW menguasai pemikiran orang-orang Madinah. Sebab itu disebut yang Abdullah bin Ubay bin Salul ni, yang dia jadi bengkak sangat. Ada satu saya baca, dia kata apa? Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ni sibuk menganyam. Dia panggil menganyam apa manik-manik tu disambung-sambung untuk nak dibuat mahkota, kerana dia ni gila nak jadi ketua di Madinah. Sebab itu yang dia marah sangat dengan Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia marah sangat dengan Nabi. Sebab apa?
sebab dia nak jadi ketua, tapi tak dapat orang lantik Nabi SAW. Dia ni daripada Khazraj. Sebab itu ketika balik daripada perang Bani Mustaliq, diapi-apikannya orang Ansar. Masa situ berlakulah peristiwa sikit saja, tak ada benda pun. Apa peristiwanya? Bila balik daripada perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq ni berlaku di kawasan Hudain. Ya, ni dah tengah-tengah antara Mekah dan juga Madinah. Jadi bila balik daripada perang Bani Mustaliq, diorang singgah di satu lembah, ada air, nak bagi kuda minum. Jadi ketika bagi kuda, biasalah berebut-rebut masing-masing. Jadi orang Ansar ni dijerkahlah orang Muhajirin. Muhajirin, agak-agak bagi dulu. Macam itulah. Orang Muhajirin pun tak mengalah juga. Orang Ansar, tolerate sikit. Seolah gitulah. Jadi Abdullah bin Ubay, apa nama ni, dia datang. Dia bagi tahu pada orang Ansar. Inilah kalian bagi muka sangat pada Muhajirin. Sekarang dia orang ni ibarat anjing-anjing yang duduk dalam jubah yang gemuk, dia kata. Dia sebut itu. Dalam bahasa Arab dia sebut itu. Dia ada pepatah Arab yang menyebut itu. Jadi benda ni dapat tahu kepada Nabi SAW. Zaid bin Arqam bagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dengar Ubay sebut, Abdullah bin Ubay. Kata Nabi SAW, apakah begitu? Umar dengar, ya Rasulullah, biar aku penggal saja kepada Abdullah bin Ubay ni. Umar dia itu je, penggal atau tidak, dua je. Kata Nabi SAW, jangan, nanti orang akan mengatakan Muhammad menganiaya, menzalimi saudaranya sendiri. Nabi tak buat. Tapi nak ceritanya, sebab itu Abdullah bin Ubay bin Salul ni memang orang sangat musuhi Nabi, sebab dia sibuk nak jadi ketua. Sama juga dengan apa nama tu, apa nama dia, Al-Rahibi ni, apa nama, Abu Amir Ar-Rahimi. Abu Amir Ar-Rahibi ini, dia ini yang kerja membuat satu lagi masjid yang dipanggil, disebut dalam Quran Masjid Dirar tu. Rahibi itu kena dirahib, dia tidak Islam. Dia tidak Islam. Tapi dia, tujuan dia nak jadi ketua. Tapi dia pula dapatkan sokongan daripada orang Byzantine. Sebab itu ketika Masjid Dirar tu dibakar, senjata-senjata daripada Byzantine dah ada dalam tu, dan dia lari keluar ketika masjid tu dibakar, lari keluar, dan kemudian dia mati di kawasan Byzantine. Ini semua nak jadi ketua pasal cemburu dengan Nabi SAW. Dan dialah yang korek lubang semasa di dalam peperangan Uhud, yang sampai Nabi terperosok masuk tu. Itu kita cerita kat Madinah nantilah. Nanti tuan-tuan daftar je kat luar tu. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan nak sebut, kita nak fahamkan bahawa bagaimana yang orang boleh teruja sampai orang yang berada di Madinah ni, yang bercita-cita nak jadi ketua, semuanya fail. Maka kaedah Nabi SAW pakai yang dipanggil perang saraf. Ini kena buat. Kita nak, padam dah. Kita nak buat masjid 22 juta. Perang saraf ni mesti keluar. Istilah perang saraf untuk kebaikan. Macam mana cara kita nak supaya masyarakat melihat? Semacamlah dulu, kalau kita lihat dulu kalau orang sembelih lembu korban 9-3 minit nak kena berhenti ni. Tapi Ustaz disebut tadi 2 jam ke tadi, betul ke tidak? Dia betul-betul ke seluruh tak kot? Seluruh Bukan kira tuan berceramah ni 2 jam pun dia balut kan. Kita yang kebas kaki daripada bersila, lurus kaki, bersila balik, tukar, tak berhenti. Aku 9.30 tak berhenti, aku belah kata dia. Tuan-tuan, saya tak panjang, saya nak berhabiskan cerita ni. Saya cerita apa tadi? Perang saraf tadi. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW
Nabi gunakan kaedah ini untuk menguasai. Supaya apa? Nak memastikan keberjayaan dakwah Rasulullah SAW. Dan konteks kita nak buat masjid ni, perang saraf ni kena baik. Tak ada masalah. Ini bukan untuk kita, untuk masjid kita, untuk Islam itu sendiri. Sebab itu saya kata, dulu-dulu bila korban, kepala tuan punya, apa namanya, kepala lembu, tukang sembelih punya, automatik. Jangan pegang-pegang, kan? Kita nak ambil air, bawa tenang, itu yang sembelih punya tu. Kita pun kepala tak dapat, ekor jadilah, air bawa tenang, ketua lapah punya. Habis di para ni dulu. Kemudian kita terus beri kepahaman, kita terus masukkan dalam masyarakat. Tak boleh ambil sebagai upah, hukumnya haram, hukumnya berdosa. Sekarang ni hampir 90% orang dah tak ambil. Takut orang nak ambil, takut dia berdosa. Bahkan ada orang bagi pula, dipulangkan, dia sedekahkan, dia tak ambil. Jadi perkara ini mesti kita buat. Kita tak boleh hanya mengharapkan orang terima. Ya betul, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Tetapi kita kena do something. Faham ke tidak? Oh makcik, tak apa, mungkin ada orang datang, dia punya bahagian, dia suka kalau dia makan-makan dekat masjid, carry on. Tapi bukan semua orang. Saya pun tak suka makan-makan. Dulu je lah suka, sekarang dah tak suka, ya. Itu sebagai isyarat, makna makan-makan lepas ni tak ada, ya. Jadi kalau ada, bungkus je, ya. Senang. Dah lama nak makan tuan, 10 tahun makan malam dekat masjid. Asal ceramah makan, rasa nak mati dah rasanya, ya. Asyik makan ni, takut mati makan ni. Jadi saya selalu sekarang ni ceramah je. Orang kadang-kadang orang perempuan, ustaz, akak dah masak dah, kata dia. Tak apalah, bungkus, kan? Kalau betul nak bagi, bungkus. Saya boleh makan besok. Biasanya bungkus lagi banyak. Setakat kajian yang saya buat, makan di tempat ceramah dengan bungkus lebih untung bungkus. Banyak semua. Orang rumah saya cukup suka. Dia kata, bang, kalau tiap-tiap malam kuliah ni senang ni, tak payah masak dah, kata dia. Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan, tak, saya nak sebut, ada orang dia suka bagi makan, sediakan makan. Ada orang dia sukakan dalam apa nama ni, aktiviti lain, sediakan, supaya kita boleh menguasai semua pemikiran masyarakat. Itu konsep dia, itu yang Nabi buat. Sehingga Yahudi jadi. Sebab itu Yahudi dikeluarkan satu persatu daripada Madinah. Sebab apa? Setelah Nabi SAW masuk, habis Yahudi tak berjaya lagi untuk memperandakan Aus dan Khazraj. Dikeluarkan satu persatu. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, keluar semua. Nampak? Itu konsep yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadilah tuan-tuan, cukuplah tu, kan? Ceramah panjang pun tuan-tuan bukan faham. Ini sudahlah. Tapi maknanya kita nak ambil pelajaran sikit saja daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Mungkin kadang-kadang kita tak bincang dengan ini, betul tak? Kita selalu bincang pasal mukjizat Nabi dalam gua. Saya ingat itu tuan-tuan dah boleh gile-gile bagi ceramah tajuk tu. Semua dah faham dah tahu dah apa burung, apa benda, labah-labah lah, macam segala. Saya ingat itu tuan-tuan dah boleh gile-gile bagilah. Saya tak payah bincang dah. Tapi part ini kita nampak jarang untuk kita bincang, nak ambil iktibar. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan nak buat ni, projek untuk nak menaik taraf surau ini, bukan sikit tu, 22 juta. Tempat saya 13 juta je, ya, 13 juta saja. Bergeraklah, cuma macam tak bergerak, itu je. Tapi yang ini punya nampak gaya ni, insyaAllah boleh bergerak. Tapi kena semua main peranan sebagai perang saraf. Istilahnya perang saraf bukan benda yang tak elok, benda elok untuk masjid. Kita bantu supaya apa? Kita menjayakan untuk Islam itu sendiri, insya-Allah. Jadi saya sesakat tu dulu untuk malam ni. Cukuplah tu, 9.10 dah. Besok nak kerja ke tuan-tuan? Tak kerja. Ni semua yang tak kerja ke? Kerja kan? Bawa tenang Cukuplah. Besok pun ada ceramah lagi. Datang lagi ceramah besok, insya-Allah.
ada banyak ilmu yang boleh kita kongsikan di masjid ni. Lagipun surau ni saya pun bukan baru datang. Saya ingat 2-3 kali dah kot. 2-3 kali. Tadi tuan-tuan ni semua orang baru ke sini. Kan 2-3 kali datang dah. Maknanya surau ni pun memang makmur. Jadi saya rasa tuan-tuan rajin datang, insya-Allah datang lagi dalam majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman untuk kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.